Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Diana di Diana Reaction 90. Okey, seperti biasa hari ini saya nak cerita shock lagi, iaitu 5 cerita shock yang ada di Indonesia yang saya pergi ke sana dan pengalaman saya. Jadi kalau nak tahu jangan lupa stay tune terus di video saya, okey, and no skip from my video. Okey, hari ini saya nak berbagi 5 cerita shock lagi. Okey, kalau nak tahu cerita shock apa, okey, jom kita lanjut. Okey, cerita shock yang pertama iaitu mengenai perbezaan gunung-gunung. Okey, waktu saya pertama pergi ke Indonesia dulu, diorang ada tanya, Kak, kenapa saya tak pernah tengok gunung di Malaysia meletup? Kenapa saya tak pernah tengok ada tsunami di Malaysia? Kenapa di Indonesia selalu ada gunung meletup, kenapa gunung meledak lah ke bahasa Indonesianya, tsunami apa? Okey, jawapan dia simple sangat. Okey, kenapa di Indonesia ada dan di Malaysia tak ada? Kerana di Indonesia semua gunung-gunung yang ada di Indonesia semuanya kebanyakan aktif. Ibarat kata dia hidup ya, gunung-gunung yang ada di Indonesia kebanyakannya hidup berbanding gunung yang ada di Malaysia. Okey, di Malaysia pun ada gunung-gunung yang tinggi apa semua, tetapi gunung di Malaysia tidak sama dengan gunung di Indonesia. Itu pengetahuan saya ya. Jadi gunung yang ada di Malaysia kebanyakan dia tidak aktif seperti gunung yang ada di Indonesia. Jadi gunung di Malaysia ni dia hidup aman, damai, biasa, tenteram sahaja. Dia tak aktif, tak apa semua, dia aman, damai, okey, chill saja. Dia macam tu saja. Tapi kalau gunung di Indonesia, dia ada yang semakin membesar apa semua, dia aktif. Jadi itulah punca kenapa di Indonesia ada gunung meletus, ada gunung meledak, ada tsunami. Jadi kalau tidak seimbang dia akan jadi tsunami. Jadi sebab itulah perbezaan gunung Indonesia dan gunung-gunung yang ada di Malaysia. Yang aman adalah gunung yang di Malaysia memang aman, damai semua. Berbeza sangat dengan gunung yang ada di Indonesia. Jadi orang yang tinggal di pegunungan Malaysia kebanyakan akan mendapatkan tempat yang alami, bersih. Ibarat macam mana ya, macam tempat dia orang tu masih hijauan apa semua, betul-betul tempat yang aman, damai. Tapi kalau gunung yang di Indonesia kebanyakan yang hidup, orang tinggal berdekatan tu adalah mendapatkan risiko yang sangat besar kalau ada bencana apa-apa sekalipun kalau di sana ya. Jadi itu adalah perbezaan gunung Indonesia dan Malaysia. Okey, perbezaan yang kedua iaitu cerita shock yang kedua. Ini adalah perbezaan yang sangat besar sekali dan perbezaan yang bikin saya sakit hati. Kenapa bikin saya sakit hati? Okey, saya waktu pergi ke sana, jadi saya punya handphone lowbat. Saya nak cas saya punya handphone, dia Allah sakitnya hati saya. Ternyata di Indonesia dia punya colokan ya, kalau bahasa Indonesia colokan, kalau bahasa di sini macam soket kalau bahasa sini soket ya, kalau di Indonesia colokan. Jadi yang saya sakit hati, saya punya casan macam ni ada 3. Kalau di Indonesia benda ni tak laku, buang je lah. Tak laku kalau benda ni ada di Indonesia, tak laku kerana di Indonesia tak pakai benda 3 ni. Di Indonesia dia cuma ada colokan ataupun soket 2 sahaja. Contoh yang seperti ini. Kalau seperti ini laku di Indonesia, tapi kalau yang seperti ini tak ada. Jadi itulah yang bikin saya sakit hati. Saya nak cas handphone tak dapat kerana saya bawa benda ni, saya tak ada benda ni awal-awalnya. Jadi untunglah boleh pinjam punya orang, punya tetangga. Ternyata di Malaysia semua ni ada. Ini boleh pakai dan ini boleh pakai. Jadi palak 3, palak 2 boleh pakai semua. Jadi kalau di Malaysia benda ni dipakai dan laris ya. Tapi kalau di Indonesia benda ni kau orang buang je lah, tak pakai dah. Dan kita punya soket ni pun palak 3 macam ni semua kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia dia punya berbeza. Kalau di Indonesia dia punya soket dia macam ni, dia punya soket palak 2 semua. Itu yang ada di Indonesia, yang tak ada di Malaysia. Kalau di Malaysia kita boleh pakai semua ni, kita boleh pakai ini, kita boleh pakai. Tapi kalau di Indonesia benda ni kita buang, benda ni je yang kita pakai. Semuanya memang pakai 2 kepala sahaja colok ni benda ni. Itulah yang macam pelik sangat. Kalau waktu saya berada di Indonesia, waktu saya nak cas tu, aduh berat sangat rasa hati saya. Ternyata tak laku yang saya bawa benda ni, dah tak laku, dibuang je benda ni. Kalau di Malaysia semuanya ada. Nak 2, nak 3, semuanya ada. Itu bestnya.
Dan kalau nak pergi ke Indonesia, awal lah saya pesan ya, awal-awal saya dah pesan ni, bawa yang macam ni. Jangan korang bawa yang macam ni. Kalau korang bawa macam ni boleh, tapi korang harus ada yang dua juga, biar korang dapat pakai benda tu ya. Okey, seperti itu adalah soket ataupun colokan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Okey, contoh shock kita yang ketiga. Okey, contoh shock yang ketiga adalah mengenai perbezaan waktu Indonesia dan Malaysia. Okey, perbezaan waktu Indonesia dan Malaysia tak jauh, cuma beza 1 jam saja. Kalau di Malaysia jam 7 pagi, di Indonesia jam 6 pagi. Jadi lambat 1 jam dari Malaysia kalau di Indonesia ya. Jadi kalau dari Malaysia laju 1 jam dari Indonesia. Jadi perbezaan waktu 1 jam saja. Tapi gara-gara perbezaan waktu itulah yang membuat saya blur waktu berada di Indonesia kemarin. Okey, biasa saya bangun jam 7 pagi. Bangun jam 7 pagi waktu ya biasa okey, terang. Okey. Kalau jam 7 tu nampak sangat macam terang, memang masih okey. Jam 6 pagi lah. Okey, saya kalau bangun jam 6 pagi di Malaysia 6 pagi masih gelap, masih sedap tidur lah ya. Masih gelap gelita, semua sana sini kiri kanan atas bawah semuanya masih gelap gelita. Tetapi kalau di Indonesia jam 6 pagi, korang tengok jam 6 pagi di Indonesia sama macam jam 8 pagi di Malaysia. Dah terang sangat dah. Jadi saya ingat waktu tu saya ingat jam saya salah. Kenapa jam 6 terang sangat? Ternyata kalau di sana lebih cepat ya siangnya. Jadi di sana jam 6 tu dah terang sangat macam jam 7 di Malaysia. Jadi di Malaysia jam 6 masih gelap gelita, dan kalau di Indonesia jam 6 pagi dah terang sangat dah kalau di Indonesia dan Malaysia. Okey, contoh shock yang keempat iaitu mengenai perbezaan Indonesia Malaysia yang keempat. Okey, mengenai perkataan panggilan, iaitu panggilan kepada orang yang lebih dewasa daripada kita. Okey, kalau di Malaysia kita panggil macam kakak perempuan kita ataupun kawan kita yang lebih tua ataupun orang yang lebih dewasa daripada kita, kita panggil dia kakak. Kakak untuk perempuan sahaja ya. Kalau lelaki kita panggil abang, tapi kalau kakak kita panggil untuk perempuan, iaitu yang namanya kakak, namanya perempuan dia. Kakak perempuan iaitu kakak sepupu, kakak kandung ataupun kakak saudara kita ataupun orang yang lebih dewasa daripada kita, kita panggil dia kakak. Jadi kalau lelaki kita panggil abang. Jadi kalau di Indonesia untuk panggilan yang namanya kakak boleh dipakai untuk lelaki ataupun perempuan. Contoh kalau macam dia tu abang sepupu kita, kita pun panggil kakak juga. Kalau macam kakak sepupu kita panggil kakak juga. Jadi kalau macam paman macam mana ya, macam orang yang lebih dewasa daripada kita, lelaki ataupun perempuan, nama panggilan tetap sama, iaitu kakak. Jadi kalau di Indonesia, kalau perkataan kakak ini sama dengan untuk orang yang lebih dewasa daripada kita, untuk orang yang lebih besar umur dia daripada kita, jadi kita panggil dia dengan nama kakak, maupun dia lelaki ataupun perempuan. Berbeza sangat kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia, kalau kita panggil yang lelaki tu kakak, nanti saya rasa dia tercengang dah, apa ni, sot ke apa. Tapi berbeza dengan di Indonesia. Di Indonesia lelaki, perempuan, yang penting dia lebih dewasa daripada kita, lebih besar umur daripada kita, kita panggil dia dengan panggilan kakak, tanda kita hormat dengan dia, dengan hormat macam kita panggil bibi apa semua kan. Jadi kita panggil dia kakak dengan antara rasa kita hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Okey, itu adalah panggilan untuk Indonesia. Kalau untuk lelaki dan perempuan sama ya, kakak. Jadi beza dengan Malaysia, cuma pakai nama perempuan sahaja untuk panggilan kakak. Jadi itu adalah perbezaan dia ya, kalau Indonesia dan Malaysia. Okey, perbezaan yang terakhir dan yang kelima iaitu mengenai bendera Indonesia dan Malaysia. Apa bezanya bendera Indonesia dan Malaysia? Ya bezalah, ini punya Malaysia dan ini punya Indonesia. Okey, kenapa bezanya Indonesia dan bendera Malaysia? Kenapa? Okey, bezanya seperti ini. Kalau di Indonesia, beza bendera dia satu saja untuk semua Indonesia ataupun semua kabupaten Indonesia, semua Indonesia pakai tetap satu bendera sahaja. Tapi beza kalau di Malaysia, Malaysia memang satu bendera untuk satu negeri, bukan negeri, macam satu tempat, iaitu ini adalah bukti ada di Malaysia. Tetapi di setiap Malaysia
ada daerah-daerah dia macam negeri, dia macam negeri Pahang, negeri Perlis, negeri Sarawak. Jadi setiap negeri di Indonesia dan Malaysia ni beza. Kalau di Indonesia, negeri, daerah semua tetap satu bendera. Tapi kalau di Malaysia, setiap negeri lain bendera. Macam di Sarawak, bendera dia dah lain. Di Sabah, bendera dia lain. Di Semenanjung, nanti di Perlis, di Kelantan, di Melaka, bendera dia lain semua. Tapi tetap satu Malaysia. Macam bendera paling pertama dia, bendera utama adalah bendera Malaysia. Dan bendera yang di bawah ini adalah bendera anak-anak dia. Itu di bawah ni adalah negeri-negeri. Jadi semuanya ada 14 bendera di bawah bendera Malaysia ini. Di bawahnya bendera negeri. Ada 14 semua, sama dengan garis 14 garis yang ada di bendera Malaysia. Jadi itulah perbezaan bendera Indonesia dan Malaysia. Jadi perbezaan Indonesia dan Malaysia, bendera Indonesia tetap satu untuk semuanya. Dan untuk Malaysia benderanya satu untuk semua, tapi ada bendera lagi untuk di bawah-bawah itu di negeri-negeri dia. Itu bezanya ya. Jadi macam pening jugalah kita nak hafal ya, sebab banyak bendera ya kalau di Malaysia. Tapi tetap utama dengan bendera Malaysia. Cuma ada anak-anaknya lagi ni, itulah yang bikin jadi Malaysia ni banyak benderanya. Okay guys, seperti itu dah 5 cerita syok dari saya, pengalaman saya waktu pergi ke Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman ini saya bagikan dengan korang semua, saya sharing semua dengan korang. Jadi kalau korang ada sesalah, kritik, saran semua, korang boleh komen di kolom komentar saya. Dan kalau ada apa-apa nak di cerita syok apa semua, korang boleh saranin saya dan komen di kolom komentar saya. Dan seperti inilah tadi ya, semua yang saya, pengalaman-pengalaman saya sewaktu berada di Indonesia. Okay, ini bukan niat saya nak membeza-bezakan, tetapi sebenarnya saling memerlukan. Jadi saya sayang dengan dua-dua negara ini kerana kita semua satu tetangga, serumpun semuanya. Okay, jadi seperti itulah video saya untuk kali ini. And thank you for watching my video. And Assalamualaikum semua, bye-bye.